Raja di sebelah menunjukkan graf bagi suatu taburan binomial. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Untuk tahu kesudahannya, kita hanya tengok yang bawah ini. Okey. Jadi kesudahannya adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Seterusnya, cari nilai N. Untuk taburan binomial, kita tahu bahawa jumlah semua kebarangkalian bagi taburan binomial mesti sama dengan 1. Okey, jadi kita boleh tambah semua kebarangkalian untuk setiap satu kesudahan. Okey, tambah lagi Px sama dengan 3 dan 4 adalah sama dengan 1. Okey, apabila Px sama dengan 0, kita tengok yang ini, iaitu 1/16. Px sama dengan 1, okey, yang ini sama dengan N. Px sama dengan 2, 5/16. Px sama dengan 3, okey, dia sama dengan N lagi, jadi tambah N. Dan Px 4 adalah 1/2N. Jumlah semua ini akan sama dengan 1. 1/16 tambah dengan 5/16, kita dapat 3/8. N tambah 1/2N sama dengan 5/2N. Seterusnya kita pindah 3/8 ke sebelah. Jadi 1 tolak 3/8. Jadi 5/8. Maka N sama dengan 5/8 bahagi 5/2. Jadi N adalah sama dengan 1/4. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi suatu taburan binomial dengan pemboleh ubah rawat diskrit X. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Jadi kita hanya rujuk di sini untuk dapatkan kesudahannya. Jadi X adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Soalan B. Cari nilai M bagi graf itu. Okey, jadi kita buat begini. Jumlah semua kebarangkalian ini mesti sama dengan 1. Jadi untuk X 0, okey, kebarangkaliannya ialah 1/4 M. Apabila X sama dengan 1, kebarangkaliannya ialah 1/9. Apabila X sama dengan 2, kebarangkaliannya adalah sama dengan M. X sama dengan 3, kebarangkaliannya 2M. X sama dengan 4, kebarangkaliannya 5/36. Dan X sama dengan 5, kebarangkaliannya adalah sama dengan 1/36. Dan jumlah semua ini, jumlah kebarangkalian ini mesti sama dengan 1 sebab ini merupakan taburan binomial. Jadi kita boleh tambah nombor-nombor ini. 1/9 tambah 5/36 tambah 1/36. Jadi 5/18. Seterusnya kita tambah yang sebutan M. 1/4 tambah 1 tambah 2. Iaitu 13/4M. Okey, seterusnya kita hanya pindah-pindahkan nombor. 1 tolak 5/18. 13/18. Jadi M sama dengan 13/18 bahagi 13/4. Iaitu 2/9. Untuk soalan C, cari peratus bagi Px sama atau lebih daripada 2. Maksudnya kita perlu ambil kebarangkalian dari 2 hingga 5. Okey, jadi kita tambah sahaja kebarangkaliannya dan darab dengan 100%. Okey, jadi apabila X sama dengan 2, kebarangkaliannya ialah M. Dan M adalah sama dengan 2/9. Okey, jadi 2/9 tambah dengan X sama dengan 3, kebarangkaliannya ialah 2M. 2 darab 2/9 iaitu 4/9. Apabila X sama dengan 4, kebarangkaliannya ialah 5/36. Dan apabila X sama dengan 5, kebarangkaliannya 1/36. Okey, jadi jumlah kebarangkalian ini adalah sama dengan 5/6. Dan sebab soalan minta peratus, jadi kita darab kebarangkalian dengan 100%. Jadi jawapannya adalah sama dengan 83.33%. Seterusnya kita tengok nilai mean, variance dan sistem piawai bagi suatu taburan binomial. Cuba tengok situasi yang pertama. Sekeping duit shilling adil dilambung sebanyak 100 kali. Katakan X mewakili bilangan kali mendapatkan gambar.
Okey, dan situasi 2, suatu ujian objektif mempunyai 60 soalan dengan setiap soalan terdiri daripada 4 pilihan jawapan. Seorang murid menjawab semua soalan itu secara rawak. Katakan X mewakili bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Jika suatu pemboleh ubah rawak diskrit X bertaburan binomial, iaitu X sama dengan B and P, maka nilai jangkaan atau kita panggil mean dan simbolnya mu bagi taburan ini akan ditakrifkan sebagai jumlah hasil darab X dengan kebarangkaliannya dan dibahagi oleh jumlah kebarangkaliannya, iaitu seperti ini. Dan kita tahu bahawa jumlah kebarangkalian bagi taburan binomial mesti sama dengan 1. Maka rumus bagi mean adalah seperti berikut, iaitu mean simbolnya ialah mu sama dengan N darab dengan P, di mana N ialah bilangan taburan itu dan P ialah kebarangkalian. Okey, sebagai contoh, untuk situasi yang pertama, apakah mean dia atau nilai jangkaannya? Okey, nilai jangkaan atau mean. Okey, jadi mean-nya adalah sama dengan NP. Di sini N-nya adalah 100 kali dan P-nya, okey, apakah kebarangkalian untuk mendapatkan gambar daripada satu duit shilling? Okey, P-nya ialah 1/2. Jadi 100 darab dengan 1/2. Jadi nilai jangkaannya atau mean-nya adalah sama dengan 50. Untuk situasi yang kedua, okey, mean-nya adalah sama dengan NP. Di sini N ialah 60 sebab ada 60 soalan. Okey, dan P-nya ialah apa? Kebarangkalian untuk jawab betul. Ada 4 pilihan jawapan. Jadi kebarangkalian untuk jawab betul ialah 1/4. Okey, jadi 60 darab 1/4 sama dengan 15. Sisihan piawai atau simbol ini ialah ukuran saiz sebaran suatu set data daripada nilai jangkaannya. Dan variance, ini simbolnya sigma kuasa 2. Dan sisihan piawai bagi taburan binomial adalah seperti berikut, iaitu variance adalah sama dengan NPQ dan sisihan piawai adalah punca bagi NPQ. Okey, perlu diingatkan bahawa yang ini ialah simbol bagi variance. Jadi apabila kuasa 2 pindah ke sebelah, dia akan jadi simbol untuk sisihan piawai. Okey, kita tengok contoh ini. Suatu kajian mendapati bahawa 95% daripada rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu kereta. Jika 160 orang dipilih secara rawak daripada kumpulan umur itu, jangkakan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen memandu kereta. Seterusnya, cari variance dan sisihan piawai. Okey, di sini dia mau cari 3 jawapan, iaitu nilai jangkaan, variance dan sisihan piawai. Okey, jadi untuk nilai jangkaan kita guna mean, iaitu sama dengan NP. Variance, ini simbolnya, variance sama dengan NPQ dan sisihan piawai sama dengan punca NPQ. Okey, jadi untuk soalan ini, N-nya adalah sama dengan 160 sebab ada 160 orang dan P-nya kita boleh ambil dari sini. Okey, 95%. Yang peratus ni kita tukar ke perpuluhan. Jadi P adalah sama dengan 95/100 iaitu 0.95. Apabila P sama dengan 0.95, kita boleh cari Q. Q ialah 1 tolak P. Jadi Q sama dengan 0.05. Okey, jadi kita boleh cari nilai jangkaannya. Okey, jangkakan bilangan rakyat. Nilai jangkaannya adalah sama dengan N darab P. 160 darab dengan 0.95. Iaitu sama dengan 152 orang. Okey, lepas tu cari variance. Okay, variance adalah sama dengan NPQ. Jadi N-nya 160, P 0.95 dan Q 0.05. Jadi kita dapat variance-nya 7.6. Apabila kita sudah cari variance, kita boleh cari sisihan piawai dengan puncakan jawapan yang kita dapat. Dan bagi jawapan dalam 4 angka bererti, jadi 2.757. Satu pemboleh ubah rawat diskrit yang bertaburan binomial, iaitu X, B and P,
dengan min 45 dan sisian piawai 3. Cari nilai N dan P. Okey, jadi di sini kita akan guna rumus yang kita ada. Min 45 maksudnya min ialah NP. Okay, maksudnya NP sama dengan 45. Sisian piawai ialah 3, maksudnya punca NPQ adalah sama dengan 3. Okey, jadi di sini kita boleh pindahkan punca ini ke sebelah. Jadi 3 kuasa 2. Okey, dan NP adalah sama dengan 45. Jadi NP di sini kita boleh ganti dengan 45Q. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Maka Q sama dengan 9 per 45. Iaitu 1 per 5. Okey, di sini dia mahu cari nilai N dan P. Okey, yang ini ialah nilai Q. Kalau sudah ada nilai Q, kita boleh cari P. P ialah 1 tolak Q. Jadi 1 tolak 1 per 5, kita akan dapat nilai P ini sama dengan 4 per 5. Okey, bagaimana kita boleh cari N? Kita boleh ganti nilai P yang kita dapat masuk ke dalam sini. Okey, NP. Okey, P ialah 4 per 5 sama dengan 45. Jadi N sama dengan 45 bahagi 4 per 5. Iaitu 56.25. Dan N ialah satu integer. Jadi kita bundakan sahaja jawapan ini jadi 56. Suatu pemboleh ubah rawat diskrit X B 120 0.4. Cari min dan sisihan piawai. Okey, jadi di sini kita perlu faham bahawa yang X B ini, nilai pertama ini sebenarnya ialah N dan nilai yang kedua ialah P. Okey, jadi apabila kita sudah tahu yang ini N dan yang ini P, tak ada masalah lah untuk kita cari min dan sisian piawai. Okey, rumus bagi min ialah NP. Jadi N 120 dan P 0.4. Jadi minnya adalah 48. Sisihan piawai. Okey, sisihan piawai adalah sama dengan punca NPQ. Jadi N-nya 120, P 0.4. Apabila P 0.4, Q akan sama dengan 1 tolak 0.4, iaitu 0.6. Dan jangan lupa dia ada punca. Jadi kita dapat punca 28.8, iaitu sama dengan 5.367.